siang malam, alunan suara burung-burung menyanyi, zikir tidak henti, lunak di ukir seni, halus menghiasi pesada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, luruskan rentak safnya, riuh rendam basah lidah, kadang wahyu mewangi di taman. Kisah nur terbangan tinggi ke intifada, merentas misi salah suci, mewangikan taman yang dicemari. Sembah harum kisah nur terbangan tinggi ke intifada, merentas misi salah suci, mewangikan taman yang dicemari. Masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah, semarak terus berusaha, pastinya ia akan berjaya. Sembah harum kisah nur terbangan tinggi ke intifada, merentas misi salah suci, mewangikan taman yang dicemari. Sembah harum kisah nur terbangan tinggi ke intifada, merentas misi salah suci, mewangikan taman yang dicemari. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تنسى الجمالا، كن أنت تنسى الجمالا. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تنسى الجمالا. سأكون أنا من أرضانا، لن أسعى لا لرضاهم، وأكون
نسعى لرضاهم، وأكون أنا ما هو أنا، لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب كلاما. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا، كن أنت تزداد جمالا. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام. اصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين. حتى لوننا وشكلنا، يعني انا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا. ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا.
Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia, Datuk Muhammad Haizuan bin Rozali, pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia selaku jemputan istimewa kita pada pagi ini. Yang dihormati Profesor Dr. Wan Nurhayati binti Wan Daud, Pengarah Pusat Alumni UNIZA. Yang dihormati Tuan Syed Muhammad Azmi bin Syed Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Pusat Alumni UNIZA. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, walau di mana sahaja anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersua dalam program Alumni Career Talk Series yang dianjurkan oleh Pusat Alumni UNIZA pada pagi ini. Objektif program adalah menyediakan platform kepada alumni untuk menyumbang kepakaran dan mendedahkan peserta tentang naratif baharu pasaran pekerjaan era pandemik. Pihak majlis mengucapkan terima kasih dan menalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon kerjasama juga untuk like dan share Facebook Alumni UNIZA. Hadirin yang dimuliakan, pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Jadi tirai program akan dibuka dengan pengenalan diri oleh jemputan kita yang hebat pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Haizuan bin Rozali untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan perkenannya kita dapat bersama-sama pada hari ini dan menjayakan satu program yang menghubungkan di antara alumni dengan alma mater. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pertamanya pada Puan Zauriah Embong selaku moderator pada program pada pagi ini, yang sudah tentulah beliau menjadi focal point perjalanan majlis kita pada pagi ini. Dan tidak lupa juga kepada seluruh perusahaan tertinggi UNIZA dan khususnya pusat alumni, barisan kepimpinannya, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya saya merasa bangga kerana dilibatkan dalam program engagement ini dengan UNIZA, khususnya berkongsi dalam konteks knowledge sharing yang mana mungkin saya lebih menjurus kepada pengalaman experiential learning saya sebagai pendaftar universiti. Dari segi profil kendiri saya sebenarnya memang pelajar UNIZA peringkat awal dahulu, yang mana membesar dalam suasana lokaliti Kuza, ya. Belum pada masa itu UDM ataupun UNIZA, dan juga membesar dalam persekitaran budi baik Hemah yang Tinggi Masyarakat Terengganu, ya. Pada masa itu, iaitu menjadikan bagaimanakah memperkasakan konteks panggil worldview saya sebagai seorang pelajar lepasan UNIZA dan Kuza ketika itu. Dan saya memang berasal daripada Pahang dan mendapat pendidikan sebelum di Kuza di Sekolah Menengah Syekh Haji Ahmad Said Seremban Negeri Sembilan. Tamat saja saya di Kuza, saya membuat satu anjakan paradigma dalam hidup saya. Saya tak mengikut route yang biasa, ya. Saya masa itu saya masih ingat lagi lah, saya meminta budi bicara kaunselor UNIZA ataupun Kuza pada masa itu, Cik Bahar, Dr. Baharudin, dan saya menyambung pelajaran di UKN dalam bidang psikologi
sosiologi dan antropologi dan juga Jabatan Persekutuan Melayu, dan akhirnya saya majoring dalam bidang psikologi dalam sarjana muda dan sarjana. Dan buat masa ini saya berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia bermula tahun 2000 ya, sebagai delegasi awal menubuhkan USIM. Masa itu QUIM, pada masa itu saya bersama juga dengan pengurusi UNIZA sekarang ini, dan nampaknya pengurusi pun bekas TNC USIM dan VC sekarang pun bekas TNC USIM ya. Dan sebelum itu saya berkhidmat di UKM, dan sekarang saya dah 12 tahun dalam posisi pendaftar ini yang menjaga landscape pentadbiran pusat pengajian tinggi. Dan sebenarnya kalau nak melihat di sebalik tugas dan tanggungjawab itu, dia bukan saja menguruskan tabi urus ataupun governance sebuah universiti itu, tapi bagaimanakah mencipta sinergi dalam memastikan sistem penyampaian pusat pengajian tinggi khususnya USIM yang berdiri dalam konteks collegial system ya, bila pusat pengajian tinggi ni dalam akademia ni. Dan cabarannya bukan saja saya perlu memastikan tabi urus pentadbiran itu berjalan dengan baik dari segi sistem penyampaiannya, bagaimanakah saya juga selaku pendaftar menyediakan satu landscape untuk academic leadership ya. Contohnya kita universiti ni dia tak sama dengan sektor awam yang lain, mana kita punya CEO, deputy CEO kita ni mereka ni di kalangan akademik yang bertempoh sifatnya, dan sudah tentulah saya perlu menyediakan satu persekitaran yang positif untuk mereka menterjemahkan kreativiti dengan visionnya, dan saya harus memastikan enabler itu wujud untuk mereka dan menterjemahkan vision itu, dan saya kenalah ada kekuatan menggerak seluruh jentera universiti untuk follow through ke semua agenda-agenda itu, supaya craziness mereka itu semasa memegang tampuk kepimpinan itu ada legasinya. Jadi di sebalik itu sudah tentulah pelbagai cabaran, dan saya buat masa ini memang saya engage dengan UNIZA, KUZA khususnya, kerana ada beberapa kita panggil internalization perhubungan ya, yang mananya sudah sebati dengan KUZA ni dan UNIZA. Dan buat masa ini saya terlibat jugalah sebagai penasihat luar program diploma pentadbiran Islam ya, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA ni. Jadi alhamdulillah saya rasa jalinan itu saya rasa kukuh, dan Puan Zauriah mungkin itu dahulu dari segi preamble awal tentang saya yang mungkin dalam konteks biasa saja, yang maknanya bagaimanakah saya boleh menggerakkan maknanya pemikiran lanjut dalam sesi kita ini bergantung kepada provokasi daripada Puan Zauriah. Baik, silakan. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk di atas pengenalan diri itu tadi. Bukan calang-calang individu jugalah Datuk ni. Okey, suka saya ingatkan di sini hadirin dan hadirat yang mempunyai soalan untuk diajukan kepada yang berbahagia Datuk, bolehlah buat demikian di ruangan komen di bawah ini. Okey, saya teruskan kepada soalan yang kedua. Datuk, sebagai seorang alumni yang pernah mengikuti pengajian di Dataran Abidin dengan acuan ilmu, iman, amal dan akhlak, boleh yang bahagia Datuk kongsikan apakah kekuatan-kekuatan yang ada pada KUZA ketika itu sehingga menjadikannya sebuah pusat pengajian Islam yang disegani pada ketika itu. Silakan Datuk. Baik, kalau saya nak throwback dari segi maknanya legasi KUZA ketika itu, memanglah tidak tergambar dengan kata-kata, tetapi saya nak membayangkan tiga suasana yang bagaimanakah KUZA itu ataupun UNIZA itu bagaimana telah berjaya memainkan peranan dan beri impak kepada bukan saja modal insan ataupun sumber manusia yang berada di dalamnya, tetapi bagaimanakah dia menjadi satu
kita panggil national wave dalam bidang pendidikan keagamaan ini. Pertama, peringkat awal saya menyertai KUZA dulu, belajar bersama rakan-rakan yang lain. Perlu diingat pada masa itu kita sangat bergantung pada gerak hati untuk kekal bersama KUZA ketika itu. Di saat KUZA pada masa itu, dari segi branding, dari segi PR value, public relation value-nya itu, memang tidak ada ataupun agak kecil, dan kita terpaksa menjelaskan beberapa kali kepada pihak stakeholder yang lain apa itu KUZA pada masa itu. Tetapi suasana itu sebenarnya tidak sikit pun menjadi satu distractor kepada pelajar-pelajar. Kami belajar dengan riang, konsep kebersamaan, dan rangsangan persekitaran pada masa itu juga tidak sebagaimana UNIZA sekarang. Ya, kita tidak ada dalam radar MQA dan sebagainya, dan kita masa itu bagaimana kebersamaan dalam konteks maknanya psikologi lokaliti kita, pelajar-pelajar dan juga guru-guru yang ada ketika itu. Dan pada masa itu satu wave yang saya rasa saya lihat di Terengganu pada masa itu yang menyemarakkan semangat anak-anak muda untuk terus belajar ialah kerana ada wave yang saya istilahkan sebagai petroliana memorabilia, ya, iaitu bagaimana industri petroleum itu sudah mula menapak di Terengganu, dan anak-anak muda Terengganu pada masa itu sentiasa meneroka peluang. Dan pada ketika itulah KUZA pada masa itu melengkapkan dari segi momentum itu, yang pada masa itu baik pelajarnya, baik gurunya, saya istilahkan dia ada satu passion yang tinggi untuk bersama belajar dalam satu institusi yang pada masa itu membangun dalam konteks state, maknanya entity. Jadi sebab itulah yang menjadikan kemenjadiannya itu ialah kerana passionate itu, baik pelajarnya, baik gurunya, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang saya nampak yang saya menilai sekarang ini, bagaimana ketika itu saya melihat the context, the centrality of teachers, guru-gurunya. Ya, bagaimana konsep bergurunya, kaki tangan akademik pada masa itu mendidik pelajar-pelajarnya sangat tinggi, dan rapat, ya, kesan yang mendalam, dan pada masa yang sama juga mereka bertungkur lumus untuk meningkatkan segi ilmu dan juga dari segi kelayakan akademik mereka. Dan bagaimana mereka pada masa itu dapat menguruskan apa yang saya istilahkan state of readiness pelajar-pelajarnya agak rendah. Ya, pada masa itu kita maknanya bukan ada pemikiran besar sangat, motivasi pencapaian tinggi, tetapi mereka boleh menjadikan itu sebagai satu maknanya peluang bagi mereka untuk transformkan pelajar-pelajar ketika itu. Ya, kita bukan dalam bentuk volume yang besar pada masa itu, tapi mereka boleh menghadapi dengan kerenah pelajar-pelajar. Sebab itu saya masih lihat lagi bagaimana berlakunya kita panggil satu fenomena yang kata bagaimana pelajar pengurusan belajar bahasa Arab, ya, pelajar-pelajar pengajar Islam belajar ilmu konvensional. Saya masih ingat lagi lah berapa nama pada masa itu yang tugasnya pada masa itu bukan examination oriented, tetapi bagaimana membangunkan psikologi pelajar-pelajar pada masa itu supaya mereka boleh adapt dengan persekitaran akademik dan berjaya dengan ilmu yang dibagi. Walaupun pada masa itu mereka ini juga pada saya di peringkat nak meneroka peluang-peluang tinggi lain. Masa itu mereka ni banyak ada dalam ijazah pertama. Mereka ada yang setengah membuat master, membuat PhD. Tetapi cuba bayangkan, the strength of teachers mereka itu kesan kepada pelajar-pelajar. Penghormat yang tinggi, ya, walaupun ada kenakalan-kenakalan pelajarnya itu, tapi itu menjadi suatu warna-warni rencah dalam perhubungan, dan akhirnya kita rasakan ilmu yang diberikan itu mengesankan kepada mana pelajar-pelajar. Itu yang saya nampak. Dan elemen ketiga yang saya melihatkan ialah bagaimana konsep hybridity itu antara pengajar Islam dan pengurusan itu. Ini satu-satu kita panggil foresight study yang dibuat oleh kepimpinan negeri pada masa itu, yang ditranslatekan oleh pendukung-pendukung KUZA. Sebab itulah kita lihat bagaimana Islamic knowledge digabungkan dengan conventional knowledge,
dan begitu juga dalam konteks impaknya. Sekarang ini saya lihat rakan-rakan saya dalam bidang pengurusan itu yang belajar soal bahasa Arab, tentang hazi madrasatun, hazi janjamatun, yang paling basic yang kita ketahukan dulu, mereka menjadi orang yang sangat tinggi nilai integriti dan passionate-nya dalam bidang-bidang keagamaan dan sebagainya. Dan mereka inilah yang berjaya dalam bidang karier masing-masing dan mendukung aspek infak, institusi zakat dan sebagainya. Dia menjadi job creator kepada masyarakat dan dia bawa aura daripada Kuza itu dalam konsep maknanya insan yang mereka, dan saya rasa ini sangat-sangat luar biasa, dan legasi ini memang saya kena beri kredit kepada kepimpinan state dan juga warga kerja Kuza ketika itu, dan inilah hasilnya sehingga sekarang. Bukan saja alumni-nya dan legasi kita panggil pembangunan keilmuan di negeri Terengganu itu sangat besar. Itu antara kredit ikhlas yang saya kena bagikan Puan Zawiyah. Yang berbahagia Datuk, sebagaimana kita sedari atau tanpa sedar, tercetusnya pandemik COVID-19 telah merubah landscape dunia dalam pelbagai aspek. Dalam konteks pengajian tinggi, antara isu yang menjadi perbincangan hangat terutamanya dalam kalangan graduan yang baru menamatkan pengajian mereka ialah berkenaan dengan landscape pasaran pekerjaan dewasa ini. Pohon pandangan yang berbahagia Datuk berkaitan dengan naratif baharu dalam berkejaya di era pandemik ini. Silakan Datuk. Baik, ya ini kita dalam soal employment profile sekarang ini dalam era pandemik dan juga pasca pandemik. Kita sebenarnya masuk dalam konteks of sensitivity. Dan saya tidak dapat menafikan bukan saja di peringkat national, global issue tentang hal ini ya. Dan terus terang saya mengatakan dalam konteks career building, professional future, dan kita mendepani suasana yang tidak memberangsangkan. Jadi mudah cerita pada saya, baik graduan, baik pun maknanya kita sebagai penjawat dalam profesional yang ada ni, kita terpaksa membuat game changer dalam hal ini. Ya, sudah itu tentulah kita katakan self evident kita jelas. Ya, melihat dunia mengalami perubahan dan tekanan dengan episod pandemik ini. Dan bukan saja dalam soal pendidikan, tetapi dalam soal meneruskan kelangsungan hidup pun juga terkesan. Sebab itulah kita beberapa indikator yang tidak memberangsangkan kita temui ya ketika ini. Contohnya dalam konteks kategori pasaran kerja PMET ya, Professional Pengurusan Eksekutif dan Juruteknik, technician ini menerima impak yang besar ya. Jadi sudah tentulah pada saya dia dalam konteks UC awam pun sendiri dalam kajian pengesanan graduan 2019 pun menunjukkan 30% graduan tinjau bekerja dalam bukan bidang kategori ini. Jadi saya sendiri pun nampak trend ini apabila kita ada kekosongan satu jawatan sampai 30,000, 25,000 permohonan yang berdasarkan pada speculative application. Ya, ini kita kena baca trend ini. Kenapa ya kita kena baca trend ini? Ialah kita sudah berlaku penangguhan dalam konteks pengambilan pekerja oleh sektor industri. Ini tidak boleh nafikan. Begitu juga sektor awam. Ya, jadi daripada graduan kita ni menjadi job hunter ataupun job seeker, dia berdepan satu fenomena job disappear. Tidak ada kerja. Ya, sekarang ini. Sebab itulah maknanya ini pekerjaan menjadi menguncup dan kita perlukan satu naratif baru bagaimana supaya kerjaya itu untuk mereka bukan saja setanding dengan apa kemahiran miliki tapi kelangsungan hidup mereka. Sebab itulah sekarang ini tambahan pula kita melihat tentang AI ini, industry revolution ini dengan AI, otomasi ini yang juga boleh kata sebagai satu distractor kepada pasaran pekerjaan, tapi kita tidak boleh elak. Pihak industri harus memaksimalkan keuntungan operasi mereka. Mereka perlukan otomasi ini. Begitu juga dengan pandemik ini membuatkan bukan saja soal penangguhan pengambilan bekerja itu, retrenchment juga berlaku. Ramai daripada rakan-rakan kita yang jumpa mengatakan mereka ini sudah tidak lagi bekerja
Sebab itu saya duduk dinilai ni nampak bagaimana sepinya KLIA tu, 1 dan 2 tu. Cuba bayangkan bagaimana sepinya KLIA yang kita tak pernah bayangkan dalam industri aviation ini. Berapa ramai yang diberhentikan kerja dan juga maknanya ditangguhkan pekerjaan mereka. Yang paling jelas sekali, saya nampak sekarang ini lah, ini isu besar, ketidakpadanan pekerjaan. Maknanya dalam konteks sektor awam pun kalau saya iklankan jawatan pembantu takbir tu, boleh kata 80% degree holder yang memohon. 80%. Dan bila kita tanya sanggup, tetap pun sanggup. Jadi ini juga memberikan satu indikator bagaimana kita harus melakukan game changer dalam hal ini. Sebab bila tidak berlaku ketidakpadanan dalam pekerjaan, dia bekerja dalam underemployment, ya, time related, ya, skill related underemployment, dia tidak ada social protection. Sebab itu kita lihat kalau kita buka PVV macam UNIZA, macam USIM sendiri, ramai sukarelawan bekerja dengan allowance yang diberikan, bersama ada sukaran MyVet, sukaran CITF dengan allowance RM50 satu sesi, 2 sesi 120. Tak ada pilihan. Kalau dekat USIM sendiri, kita ada berapa kumpulan stewardess, ya, yang mana tidak ada lagi penerbangan, mereka terpaksa. Dan persekitaran kita pun sebenarnya satu fenomena yang lumrah. Orang yang dulu maknanya mengantar kuih ni dan sebagainya, kita dengar maknanya dalam konteks kategori biasa, sekarang sudah pakai maknanya Mercedes, pakai maknanya Volvo, pakai SUV mengantar menjual kuih. Sebab apa? Sebab game changer, ya, dalam konteks survival dalam keadaan sekarang. Baik, kalau begitu dalam konteks graduan, saya percaya projek-projek perdana yang dibuat Komisi Awam ini kepada graduan, bagaimana menyiapkan diri mereka dalam keadaan ini, tetapi dia juga sangat bergantung kepada opportunity dan juga kekuatan jati diri graduan itu untuk melihat fokus tentang masa depan mereka ini, sebab mereka tidak boleh lagi mengikut conventional road atau traditional road. Mereka terpaksa membuat satu lonjakan bagaimanakah memanipulasikan persekitaran semasa sekarang ini. Jadi itu dahulu daripada saya, Puan Moderator. Kita akan berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Aku merantau duduk di negeri orang, beratur batu dari kampung aku. Tening aku hija memang dok setepak, hidup pindah ganda macam orang nomak. Nak cari kedai hok ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segera hok stimbung. Ni aku malah duduk bandar besar, kalau sesak musim ketan tak tahu pala ekor. Nak balik kampung, nak balik kampung olenin juga. Aku nak makan nasi ngan kuah singgang, lauk ikan air dok pun ikan selayang, tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja, ngetak bibe-bibe kalau budu ada, kepih kacang botol suak sekelinga ikan, makan selu-selu tambah hui lekat tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe, balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Peringat dulu-dulu pelakon pauh dengan kayu, sebab kebun orang pastu banyak kenggerok tunggu. Learning aku syukur, terima kasih pada Tuhan. Dulu awan nano learning aku jadi orang. Nak balik kampung, nak balik kampung learning juga. Aku nak makan nasi ngan kuah singgang, lauk ikan air dok pun ikan selayang,
Tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja. Ngetak bibe-bibe kalau budu ada. Kepih kacang botol suap sekelinga ikan. Makan selo-selo tak boleh lekat tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe. Balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Terengganu yang tercinta. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا Terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang masih setia bersama kita pada hari ini. Datuk,
Ya, saya. First lagu tadi tajuk dia ikan singgang. So Datuk pandai ke makan ikan Oh, singgang? Tak pandai. saya terkenang itu bot penambah semang kaki dulu makan kat situ. Kalau kat Terengganu ni ikan singgang berantu lah Datuk. Dipanggil berhantu bukan apa. Bila makan ikan singgang, lawan dengan budu, metua lalu kat belakang pun tak sedar. Macam tu Oh. cerita dia. Tapi sekarang ni Okey, ramai mentua yang glowing. Dia lebih glowing pada anak dan menantu dia. Oh, okey. Kena tanya Okey. petua tu. Okey Datuk, saya teruskan program kita dengan soalan yang keempat. Datuk, bagi melahirkan industry ready graduates memerlukan kerjasama semua pihak, terutamanya bakal graduan dan juga graduan muda. Boleh Datuk kongsikan kekuatan dan profil yang perlu ada dalam diri graduan bagi membolehkan mereka bersedia untuk diambil bekerja atau berkejaya sendiri dalam situasi negara kita dilanda pandemik COVID-19 ini. Dipersilakan Datuk. Baik, terima kasih moderator ya. Dalam konteks persediaan graduan, saya melihat sebagai self preparation itu sudah banyak dikendalikan oleh bagai awal pelajar ataupun mana-mana pihak yang menawarkan grooming courses ini. Tetapi secara realitinya, kalau macam saya sendirilah yang menjadi ketua panel untuk melihat pada mana mereka nak bekerja dekat universiti, saya sentiasa nak mencari apa wow factor yang ada. Ya, dia bukan melambangkan, menzahirkan kehidupan yang monotonous dalam ketika belajar itu. CJ ketua dorm, CJ ketua rumah, CJ mana kelak debat, ada merit. Tetapi real time itu apa wow factor yang ada pada mereka. Ya, itu nak membezakan kita nak dimerit yang dengan yang lain. Sebab ini penting supaya kita nak melahirkan orang yang sentiasa mempunyai personality vibration. Dia mampu nanti berdaya tahan. Dalam konteks itu, kita nak melihat apakah uniqueness mereka itu sendiri. Ya. Jadi dia tidak boleh datang menerampilkan diri mereka itu dalam keadaan yang monotonous, kehidupan dengan bergantung pada degree dan bidang yang dia ada itu saja. Tetapi kita nak melihat kedinamika dan apa dah kita panggil dia punya wow factor kelainan ya yang dibawa itu. Adakah mereka ini menjadi maknanya ada peringkat international driven ya dan national driven, society driven yang ditunjukkan dalam bentuk showcase. Ini pada saya memudahkan kita memberikan merit yang besar kepada calon-calon itu. Baiklah, dalam konteks sekarang ini pandemik, bukan saja pada graduan, termasuk juga kepada kita punya pekerja-pekerja kita ni supaya mereka boleh dapat gambaran. Dalam konteks sekarang ini, kita kata norms, kita telah berada dalam satu situasi glass door relationship. Ya, mana kita bekerja, berinteraksi secara maya ni. Ya, bagaimanakah kita kena ada kemahiran untuk visible diri kita ini, supaya kita sentiasa berada dalam rangkaian maya ini dan kita dapat membina institusi kita secara glass door relationship ini. Kemudian bagaimanakah kita boleh menepani daripada soal kita dulu peringkat awal dulu kita dikenali dengan bandwagon mengatakan work from home. Sekarang kita sudah mengamalkan work from anywhere. Ya, dan bagaimana kita mampu mengadaptasikan dengan peralihan teknologi ini dengan pantas. Ini sangat penting bagi kita. Ya, dan bagaimana pula kita sekarang ini untuk adapt dengan suasana appraisal system yang berbeza dengan tak nampak ni. Maknanya kita nak mengiktiraf. Ya, kalau dulu depan mata kita tahu dia bekerja tak bekerja, nak menilai dan kita sebagai ketua ni nak menilai mereka ni. So bagaimanakah kita punya kriteria dan appraisal system kita itu. Dan ini juga pada saya bagaimanakah kita nak mendepani dari segi defisit permintaan pekerjaan ini, ya, supaya kita nampak mereka ni ready for future. Jadi jalan solusi yang mudah sekarang ini saya nampak pendekatan oleh mana-mana pihak, dia mengalihkan pada career ini, ya, sebagaimana bekerja majikan ini kepada konsep keusahawanan. Ini saya nampak itu satu peralihan yang mudah. Tetapi keusahawanan ini dia kena datang daripada kreativiti dan juga
soal persediaan graduan itu sendiri. Sebab itu kita lihat daripada job hunter, job seeker ini, mereka sudah membentuk suatu kecenderungan group yang katakan dalam konteks inovasi dan keusahanan. Ramai graduan sekarang ni mencebur diri dalam bidang ini, ya, terlibat sama ada as a third party. Yang penting dia ada ilmu-ilmu kawasan pemasaran, duduk dalam networking dan sebagainya. Tetapi ada satu yang nampak lebih menarik pada saya sekarang ini lah, bagaimana passion entrepreneurship ini, passion dengan keusahanan, bagaimana dia boleh monetizekan hobi dia, bagaimana turn it into the business profit, business venture tentang keusahanan, minat dan hobi mereka ini. Ini saya nampak sudah mula berkembang, dan sebab itulah bila mereka banner perkara ini, mereka maknanya boleh mendapat dari segi imbuhan yang lebih lumayan daripada kerja makan gaji dan sebagainya. Contoh mudah, kita ambil saja contoh bagaimana content provider sekarang ini, ya, berdasar kepada minat, dan akhirnya minat itu dia monetizekan sebagai sumber pendapatan, dan akhirnya menjadi satu kerjaya yang dipanggil kerjaya yang menyeronokkan, tetap, dan mereka sentiasa ke hadapan. Tetapi tidak semua yang boleh. Ya, ini perlu ada kecenderungan, pemupukan minat, dan juga segi coaching, dan juga bimbingan yang terarah dalam keadaan ini. Jadi pada saya, game changer ini dia mudah jadi sejadi, ya. Bila keadaan menghimpit kita, dia akan lahir kreativiti yang lain. Jadi pada saya, graduan juga perlu sensitif dengan kehendak dan juga motion semasa ini, supaya mereka tidak terhimpit dan mereka boleh keluar dalam keadaan yang mana stereotip yang sekarang ni saya nampak. Saya pun hari-hari menerima resume yang hantar secara rambang ini, ya, yang saya kata tadilah, dalam bentuk speculation application ini, menghantar, tapi dia tujuan yang konkret apa benda yang nak carinya itu. Jadi dalam konteks kita pun sendiri pun dalam dunia akademik, kita dalam konteks nak menjadi tenaga akademik pun kita dah mula selektif, ya. Kita mencari mereka yang betul-betul mempunyai kepakaran tertentu, ya. Dan juga sekarang ni ramai juga yang ada PhD dah mengantar pada saya secara rambang ni, nak bekerja. Ini satu indikator baru pada saya, ya. Dari segi PhD holder pun dah mula terlibat dengan job deficiency ni. Sebab apa? Kita nak mencari akademik yang pakar bidang, bukan sebarang bidang, ya. Sebab itu pakar bidang, pakar sub bidang, yang itu kita masih lagi ada demand. Begitu juga setengah-setengah kerja yang berkaitan dengan AI, ya, artificial intelligence, cloud computing dan sebagainya, itu masih lagi ada. Macam saya cakap tadi lah, bagaimanakah wow factor itu ditonjolkan. Sebab itulah kita kena bersedia dengan konteks mana multidimensi, dan juga dalam konteks apa itu interdisciplinary. Yang saya balik pada awal tadi, UNIZA sebenarnya ataupun KUZA ketika itu telah mula menerokai soal hybridity ni, yang mana sebab itulah di peringkat kita, kalau tengok zaman kecemerlangan yang dulu-dulu pun, mereka bukan saja ilmu hadun, ahli sosiologi, ahli falsafah, ahli maknanya geografi dan sebagainya. Konsep kita ialah diterokai oleh UNIZA dulu, KUZA dulu, bukan konteks monopoli faculty base, tapi transdisciplinary base. Ini yang kita nak lihat dalam apakah kendiri seorang calon itu, supaya jadi aset kepada majikan yang sangat selektif sekarang ini mencari pekerja-pekerjanya. Okey, moderator. Seperti biasa, hadirin dan hadirat yang mempunyai soalan untuk diajukan kepada Yang Bahagia Datuk, bolehlah buat demikian di ruangan komen di bawah ini. Saya teruskan kepada soalan kelima. Dalam apa situasi seseorang pekerja hendaklah melaksanakan amanah perjawatan untuk menghasilkan output kerjaya sehabis baik? Sebagai pentadbir utama di Universiti Awam, pohon Yang Berbahagia Datuk kongsikan tips bagaimana untuk meningkatkan produktiviti kerja. Silakan Datuk. Ya,
Dia soal apa tu kita panggil maturity, ya, kematangan dalam bekerja ni, dia ada journey dia, ya. Bagaimanakah kita ini sentiasa peka dengan perubahan-perubahan itu supaya kita menjadi relevan. Apabila kita dah menjadi relevan itu, pada saya bila kematangan itu ada sekali, kita akan wisdom lah. Dan kita tidak tertekan dengan sebarang masalah. Dan sebagai pentadbir universiti, saya sering mengatakan kepada anak-anak buah saya, ya, pertama, soal peribadi anda jangan harus menjadi liability pada organisasi. Dan yang kedua, bagaimanakah anda bertindak sebagai solution provider, ya. Smooth solution mesti ada dalam satu masalah, dan bertindak secara profesional bukan emosional. Sebab itu kita kena ada compartmentalizekan diri kita ni, supaya kita mana ada beza peranan kita di rumah, peranan kita di pejabat. Sebab itu kalau kita tidak, dia akan menyerap segala diri kita itu, dan kita akan jadi tertekan dan akhir menjadi perkara lain segi mental health dan sebagainya. Cuma yang saya nampak sekarang ni, bagaimana pegawai-pegawai kat universiti, ya, dia kena luaskan circle of concern itu kepada circle of influence. Ini nampak kurang. Dia hanya nampak kebijakan adalah circle of concern. Concern betul. Tapi circle of influence itu yang membuatkan kita pentadbir yang baik, yang akan membawa kepada bagaimanakah kita membuat penyelesaian masalah dalam suatu kerja itu. Sebab itu bila tak ada itu, saya nampak satu elemen yang ketara yang ada pada pentadbir-pentadbir universiti sekarang ini adalah ethic of higher order. Dia maknanya dia tak boleh, dia main dengan kelompok dia saja. Kita kena jadi dalam kelompok kita berkomunikasi di peringkat higher order macam mana, peringkat mananya kepimpinan negeri, kepimpinan national, royal family dan sebagainya, barulah kita ada visibility. Ya, kalau tidak kita menjadi tukang follow through saja. Sebab itu bukan saja di universiti, di mana-mana pun begitu. Sebab itu kita menjadi proaktif, bukan reaktif person bila nak jadi pentadbir universiti. InsyaAllah kalau ini ada, saya rasa kita apa juga kerja yang kita dokong, kita akan merasa seronok dan kita rasa contented, dan kita rasa kita ada kita panggil keseimbangan tentang happiness, ya, dalam diri kita. Jadi sebagaimana saya mengatakan juga, penting bila kita menjadi seorang pentadbir ini, elemen yang paling ketara dia perlu adalah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah itu, kita kena ada kekuatan personal diplomasi. Ya, personal diplomasi itu lebih berkesan. Kalau kita belajar dalam konteks maknanya hubungan luar negara pun, dalam konteks bilateral, multilateral pun, bagaimana kita punya diplomat itu dilatih dalam konteks personal diplomasi dan juga image diplomasi. Jadi dalam konteks kita, universiti yang berbagai ragam, yang terkenal keanekaragaman, ya, kita kena ada elemen itu supaya kita dapat memikul tanggungjawab itu dengan mudah, dan juga kesan keperdanaan itu ada kita sebagai tonggak pentadbir universiti. Baik, Puan Moderator, mungkin saya boleh bantu menjelaskan hal itu. Okay, Datuk. Soalan terakhir daripada pihak Rustia, antara pemegang taruh utama sesebuah universiti ialah alumni. UNIZA sehingga sekarang telah mengeluarkan seramai 43,000 orang alumni. Apa nasihat yang berbahagia Datuk kepada alumni dan bakal alumni untuk giving back to UNIZA, menyumbang dalam usaha memperkasakan alma mater? Dipersilakan Datuk. Baik, saya melihat ketika ini ada satu kita panggil era, saya rasa maknanya di peringkat jabatan alumni, ya, jabat alumni UNIZA dengan alumni yang sangat baik, ya, berbanding dengan sebelumnya lah. Dulu pun dalam konteks dia relevan. Sekarang ini saya nampak engagement yang berlaku, dan kita mula memberikan beberapa landscape baru dalam mewarnai perhubungan alumni ni. Sudah tentulah saya nak mengatakan kepada anda, dalam konteks pandemik ini kita bukan saja soal kerja, tetapi soal kemampuan financial sustainability kita juga ada masalah. Kita tidak boleh lagi maknanya mengharapkan agensi pusat membayar kita dengan sepenuhnya. Kita kena bangun dalam konteks menjadikan universiti itu milik masyarakat. Dan masyarakat membayar universiti pula. Bukan kerajaan saja membayar universiti.
Sebab itu apabila saya pergi ke UTAR, ya, saya melihat dalam konteks governor mereka kalau tanpa geran mereka hidup dalam berpuluh tahun. Sebab apa? Bottom billion membiayai mereka. Dia rakan-rakan maknanya China kita daripada benut, dia pada pon biaya. Sebab dia menjadi universiti milik masyarakat. Yang kita kena buat dari segi game changer ini. Sekarang kita tahu, capping kita dengan kementerian, duit makin menyusut. Universiti harus berdikari. Tapi kalau kita tak menggerakkan universiti harus dibiayai oleh masyarakat, ya, kita akan ada masalah. Ya, kita tak diversifykan. Kita hanya menggunakan cara mudah saja harap membiayai konteks zakat dan sebagainya. Tetapi bagaimana sense of belonging masyarakat kepada universiti? Sebab itu, UNIZA harus menjadi champion state. Bagaimana perasaan kolektif state itu kepada UNIZA itu sangat tinggi, dan apa juga terjadi pada UNIZA, state kena, masyarakat kena keharapan. Jadi kita sepatutnya menggerakkan game naratif baru dalam pentadbiran universiti ini. Masyarakat kena membangunkan universiti. Bukan saja soal concern itu tadi, financialnya, dan apa juga perkara-perkara yang boleh memajukan universiti, memberikan kedinamikan pada universiti itu, kita terpaksa melibatkan masyarakat. Sebab itu dalam konteks triple helix, kita katakan kita memerlukan satu era baru. Saya pernah beritahu dulu pengarah-pengarah alumni, helix yang terbaru itu selain pada masyarakat, alumni itu sendiri kena balik ke alma mater menguruskan universiti ini dalam konteks relevansi dia. Sebab itulah UNIZA sangat beruntung. Kenapa? Alumni dia dah kira zaman Kuza dulu yang sudah menjadi ikonik dekat masyarakat. Kepulangan mereka itu bukan saja dengan idea, dengan kemampuan kewangan, kemampuan idea, dan masa itulah kita kena dengan itulah kita kena gemblengkan dengan baik mereka dengan pelibatan mereka bukan saja di platform dalam persatuan alumni, platform lain yang mereka boleh menyumbang, kerana kita tak ada pilihan. Dalam konteks sekarang dari segi bukan saja universiti sekarang macam saya memikir how to manage, tetapi how to survive dalam satu game baru dalam membangunkan universiti awam di peringkat negara sekarang ini. Ya, Puan Moderator. Untuk makluman Datuk, saya akan bacakan beberapa soalan daripada penonton. Dan nanti Datuk akan beri maklum balas lah. Okey, untuk soalan yang pertama, apakah rahsia di sebalik daripada Ustaz Jazlan Yusof Datuk, daripada pensyarah daripada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, apakah rahsia di sebalik anjakan paradigma Datuk untuk mengubah bidang pengajian daripada pengajian Islam ke psikologi? Mungkin ada cerita yang menarik di sebalik peristiwa ini, Datuk. Mungkin kami boleh belajar sesuatu daripada peralihan ini. Silakan, Datuk. Ini berkaitan dengan personal journey saya lah. Ketika itu Kuza dia boleh meneruskan pengajian tahun 3 di Azhar. Ya, di UKM tahun 2. Tetapi pengorbanan dan minat saya itu membuatkan saya sanggup bermula dengan tahun pertama. Kenapa pada masa itu saya ni orang yang sensory, ya, yang maknanya peka kepada suasana dan juga dari segi persekitaran. Apabila saya duduk dalam kelompok masyarakat kita dalam konteks maknanya agamawan dan sebagainya, saya lihat ada juga perkara-perkara yang jadi kita panggil silo dalam diri itu. Ada benda yang tercari-cari yang tak boleh juga dikupas dalam bentuk maknanya huraian. Kita boleh bercakap dalam konteks kita panggil maknanya tidak ada dalam bentuk psikometriknya. Kita cakap kita maknanya berani, kita maknanya kena berjuang. Tetapi bila konteks practicality-nya kita tak ada ingredient itu. Membuatkan saya tercari bagaimanakah nak melihat pada masa itu tidak memanggil ilmu psikologi ini, tapi ilmu nafsi. Nak melihat bagaimana benda-benda ni segi kita panggil safe ingredient itu yang kita nak gunakan. Apa yang membuat kita tak boleh? Kadang-kadang saya tengok Tok Nakib saya pun menangis, kecewa bercinta, kan? Kadang-kadang saya tengok maknanya ustazah saya, nakibah kita menangis. Kenapa? Kita panggil diseram perasaan misteri meminati seseorang. Okay. Jadi apa maknanya dalam konteks itu saya nak tengok. Jadi saya memberanikan meneroka. Dia menjadi kita panggil living lab saya. Ya, mama hidup saya pada masa itu persoalan. Ya, akhirnya saya memberanikan diri jumpa Cikgu Bahar. Cikgu Bahar
jaja saya satu universiti boleh terima tak saya. Dia bawa ke UPM. UPM cakap tak boleh sebab USIM belum combo. Akhirnya UKM terima. Kan? Apabila itu saya meneroka lah dalam bidang itu dan saya nampak saya sangat satisfied, saya gembira dan saya rasa applicable dengan apa yang saya miliki. Saya beritahu apabila saya duduk sudah habis belajar, saya nampak kita tidak boleh selama-lamanya berada dalam kekayaan evokasi ilmu. Kita bercakap tentang konseptual saja. Kita kena ada juga evokasi amal, practicality-nya. Sebab inilah menjadi solution provider pada kita sebagai pengajar Islam. Ya. Sebab itu saya cakap tadi, kita kena luaskan daripada circle of concern. Kita boleh cakap dalam bentuk macro-management begini. Tapi kata kita lack of action, bukan saja kita tidak ke mana, tapi keruntuhan House of Wisdom di Baghdad itu kenapa? Kerana banyak sangat ahli-ahli advokasi ilmu saja. Segi practicality tak ada. Makna dalam konteks perhubungan, bunuh, membunuh, tipu, menipu dan sebagainya, runtuhlah impaya kecemerlangan House of Wisdom dalam konteks kecemerlangan ilmu Islam itu. Jadi ini sebenarnya kalau dicungkil oleh Ustaz Jazlan ni, begitulah bagaimana transformasi diri saya berlaku pada masa itu. Dan saya tidak ralat. Sekarang sensasi kredit saya berikan pada Dr. Baharudin itu maknanya tanpa dia itu tidak dapat menjemakan jugalah di peringkat maknanya kejayaan saya dan juga minat saya. Dapat sedikit penerangan dah, jelaslah kepada Dr. Jazlan. Okey Datuk, untuk soalan seterusnya, Assalamualaikum Datuk. Saya nak bertanya, boleh Datuk kongsikan apakah kemahiran yang diperlukan dalam pasaran kerjaya sekarang daripada Umi Mujahidah? Silakan Datuk. Ya, dia kalau kita lihat dari segi gagasan ya yang disampaikan untuk seseorang itu dipanggil maknanya relevan dalam bidang pekerjaan, dia bergantung pada pekerjaan bidang masing-masing lah. Ya. Tetapi pada saya visibility dan human touch itu perlu ada. Ya. Kebanyakan kelemahan kita sekarang ini ialah kita hanya banyak sangat kemahiran menerima. Kemahiran meluahkan itu, memprojekkan diri itu kita kurang skill itu. Kan? Jadi bila nak bekerja ni pada saya bergantung. Kalau nak bekerja dengan majikan, dia kena tailor-made lah maknanya arah itu dengan keperluan majikan. Tapi kalau nak bekerja di sini, ya, dia mesti ada kekentalan jiwa, ya, untuk membuat keputusan. Dia tidak boleh menjadi orang yang independent, kena kita panggil orang yang bebas untuk membuatkan mana keputusan dan juga pemikiran hal tuju. Sekarang ini yang penting sekali ialah bila kita melihatkan dalam konteks convention sekarang ialah macam saya cerita tadilah, keupayaan berada dalam networking dan juga automasi. Itu penting. Ya, yang lain-lain itu dia boleh maknanya datang dengan real time transferable skill masa bekerja. Ya. Jadi sudah tentulah kalau value added itu dari segi kemampuan berbahasa dan sebagainya, sebab komunikasi adalah penting untuk sistem penyampaian. Itu mungkin yang apa yang saya terfikir memberi reaksi pada Umi Mujahidah ini. Ya. Okey, soalan seterusnya datang daripada Tuan Syed Muhammad Azmi. Yang bahagia Datuk, dalam situasi sekarang, adakah melanjutkan pelajar ke peringkat yang lebih tinggi menjadi satu option terbaik? Dan adakah pihak Universiti Awam memberi sedikit kemudahan untuk alumni-alumni muda melanjutkan pelajaran? Daripada Tuan Syed Muhammad Azmi. Dia bergantung pada keperluan satu kerjaya itu. Kalau pensyarah memang perlu, ya. Sebab ekosistem pensyarah ini dia tidak boleh lari sebab dia membina kepakaran. PhD itu tanda aras kepakaran, baseline kepakaran maksima dia.
Tetapi ada juga yang berdasarkan kepada uniqueness mereka sendiri itu boleh manage kepakaran berdasarkan kepada kita panggil bidang masing-masing macam doktor dan sebagainya ya. Dalam konteks apa tu sekarang ini kita panggil adanya lifelong learning. Belajar tu sentiasa kena berterusan. Ya. Bagi yang mereka bukan skill memerlukan kepada maknanya kita panggil academic qualification itu. Tetapi pada saya memang kita katakan peluang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di peringkat negara kita ini sangat terbuka luas. Ya. Banyak maknanya insentif disediakan dan sebagainya. Dan memang pihak UAA ini ada yang memberikan kemudahan pada alumni. Ini tindakan pentadbiran pihak universiti saja. Ya. Bukan sahaja alumni, kadang-kadang pelajar antarabangsa itu kita memberikan kemudahan macam contoh pelajar-pelajar Palestin pada Gaza kita bagi apa lagi dalam alumni. Bagaimana komitmen pentadbiran itu melihat adakah nak memacu maknanya alumni itu sentiasa menyempurnakan pengajian mereka peringkat tinggi atau tidak. Ya. Jadi diimbangkanlah juga dengan dari segi kewajaran, segi financial maknanya support yang diterima oleh universiti itu. Saya rasa kalau ada memang baik dan pihak USIM memang ada memberikan maknanya ruang ini bukan saja kepada maknanya staf akademik, staf pentadbiran, staf pelaksana ya, sebab kita duduk dalam gelanggang atau ekosistem ilmu ini. Jadi kita kena memanfaatkan. Okey, Datuk, soalan terakhir daripada Nik Nur Aini. Assalamualaikum Datuk. Dalam menuju IR 4.0, relevan lagikah profession seperti HR, kesusasteraan dan yang berkaitan? Kerana mengikut zaman semasa ini, profession seperti engineering, business, administrator dan pemasaran lebih relevan. Silakan Datuk. Sebenarnya konteks sekarang ni dia lebih kepada people driven. Ya, people driven. Kecuali dalam bidang-bidang profesional yang ada maknanya lembaga profesional itu kita tidak boleh elak. Ya. Tapi kalau peringkat pentadbir negara sekarang ini pun kita nampak apabila mereka dah masuk dalam kerjaya pelbagai bidang, mereka wakili pengajar Islam ada sasar tetapi di coaching dalam bentuk kalau PTD dia ada intan. Ya. Dan masa itulah diberikan tentang kemahiran dan sebab itu di peringkat kerjaya pun semua tahap itu ada khusus-khusus untuk memperkemaskan dia punya kemahiran generik dan juga kemahiran functional. Dan pada saya tidak ada masalah. Dan ramai juga yang bidang maknanya kejuruteraan masuk dalam bidang pentadbiran. Ya, cuma kita dari bidang pentadbir yang kita panggil art ini nak masuk dalam bidang itu dia ada sijil profesional. Iaitu ada lembaga dia, iaitu agak kesulitan. Jadi dalam konteks sekarang saya mengatakan interdisciplinary itu adalah berlaku konteks hybridity dalam bidang latar belakang akademik seseorang itu. Melainkan kalau anda nak bekerja dalam bidang sebagai pensyarah, anda kena bina kepakaran anda. Anda tak boleh cacah merba. Ya? Tetapi dalam konteks pekerjaan konvensi sekarang, kalau saya menyorot tentang Attar Halilintar, moderator kenal tak Attar Halilintar? Ya, Attar Halilintar ni dia adalah menantu pada Chris Dayanti, ya, penyanyi Indonesia. Beberapa tahun dahulu dia duduk di KL, kerja dia mengutip sampah di belakang pasaraya untuk dia memberikan pada adik-beradiknya ramai di KL ini. Ya, tetapi dalam waktu yang singkat dia menjadi content provider. Ya, dalam bidang YouTube dia menjadi YouTuber yang ternama di Indonesia yang bukan saja memberikan pendapatan dia ribuan ringgit dan jutaan ringgit, tapi dia juga telah mengubah segi status sosial kehidupannya daripada ya status kita panggil maknanya biasa kepada golongan bourgeois di Indonesia dan dia mampu menukar Ferrari dan juga banglo setiap bulan. Jadi bagaimana transformasi berlaku tanpa pendidikan tetapi passion and entrepreneurship yang saya beritahu tadi ya boleh mengubah soal itu. Jadi pada saya ini satu juga naratif baru dalam bekerja sekarang ini. Sebab itu
dalam konteks pandemik ni, kalau saya tanya kepada usahawan kedai tayar tu, kami tak boleh hidup. Sekarang apa boleh hidup? Yang tu jual kerupuk tepi jalan tu boleh hidup. Kan? Bila saya tanya yang membawa food panda ni, semua ada degree. Bila saya tanya jual, maknanya itu bukan semualah. Sebahagian besar niaga goreng pisang tu ada CJ PMET tadi tu. Sebab apa? Dia tidak melihat konteks kerjaya itu dalam bentuk pulangan-pulangan ada majikan, tetapi bagaimana financial sustainability untuk meneruskan kelangsungan hidup. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk, dan terima kasih juga kepada penonton yang bertanyakan soalan. Yang berbahagia Datuk, kita sudah sampai ke penghujung program. Sebelum saya menutup majlis pada hari ini, saya bagi ruang kepada yang berbahagia Datuk untuk berikan kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada sidang penonton yang mengikuti program pada hari ini. Silakan Datuk. Baik, pertamanya saya ingin mengucap terima kasih. Saya rasa satu interaksi yang sangat harmonis, ya. Dan tahniah kepada Yuniza, dan yang paling penting bagaimana kita dapat terus berinteraksi, memberi manfaat terbaik, ya, untuk kita bersama, khususnya mendukung kecemerlangan Yuniza ini sebagai institusi yang sangat berjasa kepada kita semua, khususnya kalau kepada saya secara pribadi, dan kepada adik-adik yang maknanya masih lagi dalam kluster graduan, jangan gusar, okey. Nilai survival itu memang sentiasa ada, bukan saja di era anda ini. Jangan cemas dengan keadaan situasi sekarang ini, percaya kepada diri sendiri, dan insya-Allah anda akan menempuh satu journey yang mencabar, dan ada episod yang menarik kepada anda semua nanti. Dan percaya bahawa pengalaman-pengalaman itu memang tidak dapat kita elakkan, tetapi pada saya kita sentiasa dapat peluang yang terbaik kalau kita tahu menempa di manakah soft spotnya itu. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Puan Moderator yang nampak lebih banyak dapat like daripada saya. Okey. Dan begitu juga kepada semua adik-adik yang banyak menghubungi dalam ruang komen ini, dan satu naratif baru antara alumni dengan institusi yang dicetuskan oleh Yuniza. Jadi terima kasih. Terima kasih. Daripada Datuk tu kita sematkan di dalam hati semua, ya. Hadirin yang budiman, saya mewakili pengurusan pusat alumni merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Haizuan bin Rozali atas segala ilmu yang dikongsikan sepanjang program kita pada hari ini. Terima kasih juga hadirin dan hadirat yang mengikuti daripada awal sehingga ke akhir program. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program pada hari ini. Mohon juga kepada semua yang mengikuti program pada hari ini untuk like dan share FB page Alumni Yuniza. Mohon kerjasama juga kepada Alumni Yuniza untuk kemaskini maklumat anda di portal alumni. Bunga dedak di atas para anak dusung pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kita tutup majlis kita dengan doa hindari wabak COVID-19. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya
Setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها.